Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini, kita nak ceritakan tentang kisah seram memancing. Dah lama kan kita tak cerita tentang penampakan-penampakan yang orang sharekan bila mereka pergi memancing. Jadi kisah kita pada kali ini ada 3 orang sahabat yang mana diorang bertiga ni plan untuk pergi memancing dekat sungai berhampiran dengan kampung diorang. Dan pada masa itulah diorang mengalami gangguan mistik. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, 3 sahabat yang kita masukkan ni adalah Azmi, Remy dan juga Taha. So diorang bertiga ni merancang untuk pergi memancing dekat sungai berhampiran dengan kampung diorang. Sebenarnya aktiviti ni dah jadi kebiasaan bagi diorang bertiga dah pun. Yelah, kalau asal free je diorang akan pergi memancing. So boleh kata itu bukan kali pertama diorang bertiga ni pergi memancing dekat sungai tu. Pula tu, kalau diorang nak pergi melepak, nak habiskan masa kan, itulah yang akan jadi pot diorang melepak tau. Diorang boleh melepak dekat situ sehari suntuk. Sampai kan pernah diorang pergi pasang khemah dekat situ, lepas tu berehat-berehat sambil baring-baring dan memancing sekali lah. So nak dijadikan cerita, time tu cuti semester tau. Jadi diorang bertiga ni rancang pergi ke sungai tu nak pergi mancing tadi kan. Dan petang tu diorang sampai dekat lokasi, dekat sungai dalam pukul 5 petang. Jadi sebab dah pukul 5 petang dah ada agak lewat lah kan. So diorang tak lengahkan masa, diorang terus pasang khemah sebab katanya diorang nak bermalam dekat situ pada malam tu. Lagipun diorang pernah dengar cerita daripada kawan-kawan dia yang lain yang kata kalau memancing dekat sungai tu pada waktu malam lagi banyak tangkapan yang boleh dapat, macam tu lah kan. Jadi suasana dekat sungai tu sebenarnya sunyi sangat, lepas tu tenang je. Yelah, yang diorang dengar pun bunyi macam cekerip, bunyi unggah hutan, lepas tu bunyi air yang mengalir. Kan tenang tu. Tapi sebab yelah waktu malam barulah ikan keluar cari makan katanya. Jadi pada masa tu diorang dah start memancing tadi daripada petang lagi. Dan dah 3 jam dah diorang memancing bertiga ni, diorang berjaya tangkap 10 ekor ikan. Katanya antara ikan-ikan yang diorang tangkap pada masa tu adalah ikan kelah, jelawat, baung dan juga lampam. Yelah, dah dapat 10 ekor ikan tu dah cukup gembira diorang sebenarnya. Ya kan, at least ada juga tangkapan kan, ada juga hasilnya. Katanya tak sia-sia jugalah diorang bertapa lama-lama dekat situ. Bila hari dah malam, suasana masa tu lagi bertambah sunyi tau. Sepi je katanya. Yang diorang dengar hanyalah bunyi unggas hutan dan juga sesekali diorang dengar bunyi kocakan air dekat permukaan sungai. Bila dah dengar bunyi air berkocak tadi kan, masa tu diorang fikir, oh mungkin betul lah orang kata waktu-waktu malam macam gini baru ikan keluar daripada lubuk dia untuk cari makan kan. Jadi pada masa tu Azmi tadi macam tinjau lah sekeliling. Dia tengok kiri, tengok kanan kan, tengok sekitar. Memang betul lah diorang bertiga je yang ada dekat situ. Yelah, biasanya kalau ada pemancing yang lain memang diorang akan nampak cahaya lampu ke pelita ke yang dipasang kan. Tapi bila dia tengok ke sekeliling tu gelap gelita. Maksudnya diorang bertiga je yang ada dekat situ. Okey, tak lama lepas tu Taha tadi tanya Azmi ni, dan macam ni, kita nak balik pukul berapa ni? Azmi tadi pun tersengih je lah. Lepas tu dia muncungkan bibir tunjuk ke arah Remy, yang katanya pada masa tu Remy tu tengah leka dengan joran dia. Dah tu Remy cakap, alah, relax lah, dah penuh sebakul, nanti kita balik lah. Azmi dengan Taha tadi pun saling pandangan. Lepas tu diorang tersengih. Yelah, diorang pun setuju juga kalau dah penuh sebakul nanti diorang balik lah kan. Yelah, alang-alang dah bertapa dekat situ dan nak tidur situ, baik diorang tunggu je sampai pagi, mancing sampai pagi kan. Katanya manalah tahu, kot-kot lah boleh dapat lebih banyak lagi. Jadi masa duk memancing tu, tengah masing-masing duk mengelamun, duk tunggu umpan tu mengena kan, tiba-tiba je Taha menjerit tau. Taha cakap, Remy, joran kau mengena lah, cuba kau check cepat. Dah, diorang bertiga pun terus tengok ke arah joran si Remy ni kan. Memang nampak macam mengena. Yelah, nampak jorannya tu macam bergerak-gerak kan, seolah-olah macam ikan dah termakan umpan. Dah, si Remy tadi pun terus capai joran dia tu dan dia tarik. Sebenarnya joran tu ada diikat dekat tepi tebing. Dia masa tu bersungguh-sungguh jugalah dia cuba untuk tarik ikan yang dah mengena tu. Pada masa tu sesekali diorang yang nampak tali joran tadi pergi ke bawah.
ditarik macam tu kan. Lepas tu pergi ke tengah, pergi ke tepi. Tapi ikan yang makan umpan tu tak muncul-muncul juga, tak timbul ke permukaan tau. Dah si Remy tadi pun cuba lagi, dia tarik kuat-kuat jorannya tu. Katanya dengan sepenuh tenaga lah dia tarik. Memang dia orang berdua ni nampak tau, si Remy cuba sedaya upaya. Nampak susah sangat nak tarik ikan tu naik ke darat. Yelah, dia sendiri pun macam nak kena berhati-hati lah kan, sebab takut nanti ikan tu terlepas pula. Tapi tiba-tiba je Remy menjerit, Allah, putus pula. Katanya Azmi dengan Taha pun sama-sama kecewa lah. Yelah, diorang berharap sangat supaya si Remy ni boleh tarik bawa naik ikan tu kan. Tapi yelah, tak ada rezeki nak buat macam mana. Dah si Taha ni cakap, tak apalah, ada lah tu rezeki lain nanti. Dah, kau pergi pasang tali baru. Manalah tahu kot-kot lepas ni kau dapat habuan yang lagi besar kan. Si Taha ni kononnya nak bagi semangat balik lah dekat Remy ni. Jadi pada masa tu, masa si Remy sedang sibuk je pasang tali pancing yang baru kan dekat diorang dia, tiba-tiba je diorang semua ni terdengar bunyi kocakan air yang sangat kuat datang daripada arah sungai tau. Mau tak kuat sampaikan airnya tu, air daripada sungai tadi memercik ke arah diorang. Boleh bayangkan betapa kuatnya kocakan air tu. Seolah-olah macam jelah ikan yang sangat-sangat besar sekarang ni. So diorang bertiga macam terpaku tau, tergamam dekat situ, diam. Masing-masing pandang ke arah sungai. Dan fikiran diorang masa tu habislah merata dah kan. Duk fikir, ikan ke tu? Besar sangat ke ikan tu? Ke benda lain? Yelah, diorang takut juga. Kalau ikan tak apalah, diorang takut kalau-kalau ada pemangsa yang lain. Mana tahu ada buaya ke, ataupun ada anaconda ke. Ni pengaruh orang anaconda. Yelah, terkeluar ular yang besar ke apa kan. Pula tu, diorang ni pernah dengar cerita tau. Ramai jugalah yang bercerita kononnya ada buaya dekat sungai yang tempat diorang memancing. So dah dengar bunyi kuat tadi, Taha ni tegur tau. Dia tanya, menatang apa tu? Buaya ke? Sebab dia tulis kan, menatang apa tu. Jadi kita pun menatangkan dia dah. Masa tu Azmi dengan Remy tadi pun letak jari dekat bibir dia. Shh, diam macam tu kan. Yelah, diorang macam rasa geram lah juga dengan si Taha ni. Asal cepat sangat mulut, kenapa pergi tegur kan? Dah lah malam-malam buta katanya. Jadi si Remy pada masa tu dia membebel panjang tau. Dia cakap, engkau ni agak-agak lah sikit kalau nak bercakap pun. Kita ni dah lah malam-malam buta dekat sini. Buatnya keluar apa benda yang kau cakap tadi. Tak ke haru? Masa tu Azmi tadi pun nak menyampuk jugalah. Yelah, nak sama bebel dekat si Taha ni kan. Tapi belum sempat pun dia buka mulut, tiba-tiba je diorang ni terdengar sekali lagi bunyi kocakan air yang sangat kuat datang daripada tengah sungai. Masa tu masing-masing dah terpaku tau. Semuanya pandang ke arah tengah sungai sana dan tengok apa yang sedang berlaku sekarang ni. Jadi pada masa tu, sebab diorang bukannya ada dekat bawah lampu ke apa kan, diorang hanya diterangi dengan cahaya bulan je. So nampak pun agak sama-sama lah. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok sesuatu benda yang jauh tau. Jadi pada masa tu, bila diorang tengok je dekat tengah sungai sana, diorang nampak ada sesuatu yang muncul ke permukaan air tau. Ya, diorang nampak ada satu objek hitam yang timbul. Dan objek hitam tu memenuhi ruang tengah sungai. Dah, Taha tadi pun macam cemas kan. So dia pun tanya, apa benda tu? Nampak macam rambut je yang timbul. Ya, memang betul pun. Beberapa saat je lepas tu, dekat permukaan sungai sana, diorang nampak tak melegam. Air sungai tu dah bertukar jadi hitam tau. Nampak jelas ada sesuatu yang akan timbul. Dan sesuatu yang dimasukkan tu sangat-sangat besar. Pada masa tu, mata diorang bertiga ni dah tak berkelip dah. Pandang je ke arah tengah sungai sana. Jadi diorang nampak dengan jelas apa yang berlaku. Katanya tak lama lepas tu, timbul satu objek dekat dasar sungai. Dan diorang ni nampak dengan jelas ada satu sosok hitam legam yang menakutkan perlahan-lahan timbul daripada permukaan sungai. Makin lama makin tinggi. Besar dan tinggi sosok tu, lebih besar daripada pokok bakau yang ada berdekatan tau. Dah tu rambut sosok tadi memang panjang sangat. Dah tu mengurai, jatuh melepasi pinggang dia. Bayangkan besar tak besar sosok ni, sampaikan diorang bertiga ni nak tengok ke arah sosok tu, diorang kena mendongak tau. Dan masa tu tak payah cakap lah, mata diorang tak berkelip langsung, lidah diorang kelu, diorang dah tak boleh nak buat apa. Katanya nasib baik juga, sebab sosok tadi
tak mengedahkan diorang bertiga tau. Ya, sosok tadi keluar daripada sungai tu, dia buat hal dia je. Dia tak adalah ganggu diorang bertiga ni. Pada masa tu, Azmi ni cuba untuk tengok ke arah muka sosok tu tau. Dan suasananya pun gelap kan. Dia nampak pun sama-sama je. So, susah sangat dia nak betul-betul nampak muka sosok tu. Yang pasti, pada masa tu, diorang bertiga ni menggigil tau. Ialah baru je menyaksikan sesuatu yang luar biasa berlaku kan. Katanya tak sampai beberapa saat, sosok tadi perlahan-lahan masuk ke dasar sungai balik. Masa ni lah Azmi tadi nampak dengan lebih jelas wajah sosok tu tau. Apa yang dia nampak? Matanya tu merah menyala macam bola api. Mukanya pula penuh dengan ponjolan daging yang nampaknya macam bisul macam gitulah. So Azmi pada masa tu keluh, dia sendiri pun tertanya-tanya, makhluk apa ni? Tak lama lepas tu, makhluk tadi terus lenyap daripada permukaan sungai. Diorang cuma nampak hanya ada kesan puing dan juga sampah sarap dekat sekelilingnya. Masa itulah Remy ajak diorang ni balik. Jomlah balik. Rasanya tak perlu lagi kot kita nak tunggu kat sini. Aku takut yang lain pula akan timbul nanti. Yelah, lain pula jadinya kan. Jadi Azmi dengan Taha tadi pun tak membantah. Diorang semua kemas-kemas barang, angkat diorang semua kan. Dan semua barang-barang diorang dah pack tadi, barulah diorang tinggalkan. Masa diorang on the way balik tu, diorang tak terus balik tau. Tapi diorang singgah kejap dekat warung Pak Kasim katanya. Ya, pada masa tu warung Pak Kasim ni masih lagi buka. Jadi dia pun singgah kejap, lepak-lepak, cool down kan. Diorang pesanlah minuman diorang. Dan pada masa tu diorang macam saling berpandangan antara satu sama lain. Yelah, mula nak buka cerita ni kan. So masa tu Remy yang mulakan pun. Dia tanya, kau rasa makhluk apa yang kita nampak tadi Azmi dengan Taha cuma angkat bahu je lah, sebab diorang sendiri pun tak tahu apa yang diorang nampak tu kan. Dah tu Remy cakap lagi, aku rasa itu hantu air lah. Ya, yang selalu orang sebut-sebut tu. Lagipun sebelum-sebelum ni ada juga pengair lain yang jumpa. Tapi tak sangka pula giliran kita malam ni. Jadi pada masa tu Azmi dengan Taha ni cuma diamkan diri je lah. Yelah, diorang pun tak tahu cerita kan. Yelah, dia cakap tak sangka pula rancangan diorang untuk mengair pada masa tu, memancing sama-sama, terbantut gara-gara kejadian tu. Tapi yelah, alhamdulillah lah juga diorang dapat juga ikan, walaupun tak sebanyak yang diimpikan kan. The end. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.